Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat pagi. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Nampak muka cikgu? Nampak pula hari ni tu. Nampak pula hari ni. Oh, ini nampak Hari ni special. Boleh nampak apa? Cikgu punya PowerPoint boleh nampak? Boleh. Nampak. Okay. So sekarang dah 9-6 minit. Cikgu pun tak nak tunggu lama-lama. Kita start lah tak apalah, nanti slow-slow ramailah tu masuk. Biasalah kalau first class in the morning ni. Okay, so STEM 1 tadi ada kelas? Pukul 8? Tak ada gak cikgu. Oh tak ada bagi tak. Sama kecil. ke? Okay. Alright, tak apa, kita sambung pelajaran kita. So semua ready Ready ke tak ready ni? Ready. Ready. Ready, okay. So macam biasa kalau cikgu tak sempat nak tengok phone, so kalau ada apa-apa shout je dekat mic macam biasa. Okay, so kita sambung bab 7, geometri koordinat. Kita baru belajar satu kelas hari tu, hari Isnin. So kita sambung lagi hari ni, kelas yang kedua. Okay, so nak imbas kembali, nak imbas apa, nak recap sikit je. Nak recap apa itu pembahagi tembereng garis. Apa itu tembereng garis? So kalau tengok dekat sini, bab 7 dia ada 4 benda yang kita akan belajar. Okay, so first kali adalah pembahagi tembereng garis. So cikgu cerita hari tu tentang tembereng garis. Tembereng garis ni adalah sebahagian daripada garis lurus. Sebahagian daripada garis lurus maksudnya kalau ada garis lurus yang panjang tu, kita ambil sebahagian je. Ambil sebahagian dan dia mesti ada penghujung lah kalau kita ambil sebahagian. Kalau tali kita potong kan, mesti ada hujung-hujung dia. Contohnya sini A. Contohnya hujung sini B. Kemudian di antara A dengan B ni dia akan ada satu titik. Tak kisahlah somewhere kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Yang kita namakan dia pembahagi. So let's say cikgu tandakan dengan P contohnya. Okay, so P ni kita panggil dia pembahagi tembereng garis. Tak kisahlah ada soalan tulis Q, ada soalan tulis K, macam-macam lah. Okay, so kalau A, B ni adalah kita panggil tembereng garis. So pembahagi ni dia akan membahagi tembereng garis ni ikut nisbah tertentu macam dalam soalan. Okay, kalau dia kata dia membahagi AB sama banyak, maksudnya A dekat sini, B dekat sini, so P ni mesti dekat tengah-tengah. Kalau dia membahagi sama banyak, nisbahnya adalah 1, 1. Kalau dia tak membahagi sama tengah, tak bahagi sama banyak, so dia akan bagi kita ratio. Okay, nisbah. Okay, cikgu kata itu kan penting sangat dalam topik ni adalah nisbah. Dia akan bagi. Kalau dia kata AB, P tu membahagi dengan nisbah 3-2 contohnya. 3-2 maksudnya dekat sini 3 bahagian, panjang besar sikit. Dekat sini kecil sikit 2 bahagian. So pembahagi tu, titik P tu duduk dekat sini. Okay, so itu kita nak recap apa yang kita belajar masa first class. And then kita keluar dengan, ini rumus. Rumus ni awak akan jumpa dalam awak punya buku teks. Ada dalam buku teks awak. Okay, masa hari Isnin tu cikgu tak sebut pasal rumus ni sebab cikgu terus tunjuk contoh menggunakan nombor-nombor. Okay, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, sekejap cikgu nak tanya, clear ke tak skrin cikgu ni? PowerPoint cikgu ni nampak clear? Okay. Jelas. Okay, jelas, bagus. Alhamdulillah. Okay, contoh kalau kita ada satu tembereng garis kat sini. Okay, tembereng garis AB. Okay, sini A, sini B. Katalah cikgu letak koordinat sini X1 dengan Y1. Titik yang pertama cikgu guna X1, Y1. Titik yang kedua ni cikgu guna X2, Y2. Okay. So biasalah koordinat kita mesti mula dengan X, lepas tu diikuti dengan Y. Okay. Kemudian ada satu titik P. Okay. Titik P
yang membahagi tembering garis ini. So let's say P dekat mana. Tak kisahlah cikgu bubuh je kat mana-mana Katalah P kat sini. Okay, so P ni pun mesti ada koordinat dia. Koordinat dia cikgu letak X dengan Y. Okay. Hari tu cikgu tunjuk semua contoh ni semua cikgu dah masukkan nombor. Okay, ini cikgu nak tunjuk rumus dia macam mana dia dapat tu. Daripada ni lah X1, Y1, X2, Y2. Kemudian P ni kita assume dia XY. Lepas tu katalah dia membahagi ni dengan nisbah sini M, sini N. Cikgu nak tunjuk macam mana dia dapat rumus yang bawah ni. Okey, yang bawah ni yang dalam kotak pink tu. Okey, so hari tu cikgu kata bila kita nak buat rumus ni di sebelah kiri persamaan. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Okey, ada tanda sama dengan di sini. So sebelah kiri ni mesti kita letak siapa? Kita letak koordinat pembahagi. Okey, maksudnya kalau kita nak cari koordinat pembahagi tembering ni, kalau kita nak cari koordinat P ni, iaitu X dengan Y, kira-kira kita di sebelah kanan ni mesti melibatkan nisbah, nisbah dekat tembering garis ni dengan titik hujung. Nisbah dengan titik hujung, maksudnya titik A dan titik B itulah. So bila kita nak cari koordinat, kita mulakan dengan sebelah sini untuk X, kemudian koma, sebelah sini untuk Y. Dan koordinat mesti dalam bentuk bracket. Mesti ada bracket. So kita buat kira-kira untuk X dulu. So kita tengok dekat titik A, X-nya adalah yang ini, X1. Dekat titik B, X-nya adalah yang ini, X2. So pengiraan kita ialah kita joinkan N dengan X1 dan kita joinkan M dengan X2. So kalau tengok rumus tu, sebab itulah dia dapat N X1. Nampak rumus dalam petak pink tu, dia dapat N X1 sebab dia darabkan N dengan X1 ditambahkan dengan didarabkan M dengan X2. Kemudian dia bahagikan dengan M tambah N. Okey, maksudnya full ratio daripada A sampai B, full length dia lah. Okey, untuk tembering garis ini M tambah dengan N. Kemudian sama juga kita buat benda yang sama untuk Y. Okey, untuk Y, untuk Y kat sini, Y1 untuk titik A dan Y2 untuk titik B. So samalah, M akan join dengan Y2, manakala N pula akan join dengan Y1. That's why dalam rumus, dalam petak pink tu dia dapat NY1 tambah dengan MY2. Sama juga bahagi dengan satu bahagian penuh tembering garis ni ialah M tambah dengan N. So cikgu tunjuk ni sebab takut awak jumpa dalam buku teks, mana cikgu tak sebut pun pasal rumus ni. Sebenarnya hari tu kita dah buat banyak contoh guna rumus ni. Kita ada banyak, 2 contoh je. Okey, ni contoh yang kita dah buat hari tu Contoh 2. Contoh 2 kita dah buat. So dia ada banyak keadaan. Soalan ni boleh muncul dalam macam-macam jenis. So kalau tengok contoh 2 hari tu, soalan dia ialah dia bagi awak tembering garis AB. Okay, tengok gambar rajah ni. Dia bagi awak tembering garis AB di mana koordinat A tu dia bagi, koordinat B dia bagi, nisbah pun dia bagi. Okay. So kita dalam tembering garis ni kita ada titik hujung. Okay, titik hujung tembering tu. So titik hujung ni akan ada 2 titik. A dengan B. So A dengan B dua-dua dia bagi. Kemudian kita akan ada nisbah. Okay, so titik hujung dia bagi, nisbah dia bagi. Dia suruh kita cari koordinat pembahagi. Pembahagi tembering. Yang mana pembahagi tembering? Yang ni, yang P tu. So P ni adalah pembahagi tembering garis. So pembahagi inilah yang dia suruh kita cari. Itu contoh yang pertama yang kita tengok hari tu. Kemudian
Ada yang kedua, ini masih yang hari tu punya, cikgu recap balik semua. Okey, yang kedua kita buat, dia bagi koordinat titik hujung, ni ada A dengan, dia bagi satu je. Titik hujung ni, titik A dia bagi, titik B dia tak bagi. Nisbah dia bagi tak? Nisbah dia bagi. Nisbah ada. 3, 1. Okey, kemudian pembahagi. Koordinat pembahagi dia ada bagi tak? Ada. So maksudnya soalan ni dia nak suruh kita cari titik B. So dia tukar pula. Macam-macam jenis dia boleh bagi. Okey, kalau tadi titik hujung AB tu dua-dua ada, nisbah ada, pembahagi yang tak ada. Okey, kalau mana pula ni? Kalau soalan yang kedua tadi, sekejap ya. Kalau soalan yang kedua ni pula, titik A dia bagi, nisbah dia bagi, pembahagi dia bagi, tapi titik B tak ada. Okey, lepas tu kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Ni yang bawah ni yang kita bincang hari tu. Titik A dia ada bagi, titik B dia ada bagi, nisbah dia ada bagi. Okay, nisbah dia ada bagi, maksudnya dia nak suruh kita cari pembahagi, koordinat pembahagi. Cuma hari tu dia sebut dalam soalan, dia bagi clue M ialah titik tengah. So cikgu kata perlu ingat kalau dia kata M tu titik tengah, nisbah dia mesti 1, 1. So hari ni kita nak bergerak kepada contoh 3. So contoh 3 ni awak rasa awak boleh teka tak dia nak tanya apa pula? Apa boleh jawab? Contoh 2 dia suruh cari pembahagi. Contoh 2 yang pertama sekali dia suruh cari pembahagi. Lepas tu kita bergerak kepada contoh yang dia suruh cari titik hujung, titik B. So untuk hari ni sebenarnya kita nak cari nisbah. So soalan dia kan cikgu kata banyak bentuk. So tak payah tengok penyelesaian dia lagi. Kita buat sama-sama nak cari nisbah. Okay. Maksudnya kalau dia nak suruh kita cari nisbah, apa yang dia akan bagi? Koordinat titik hujung mesti dia akan bagi. Maksudnya titik A ke, titik B ke. Tengoklah dia pakai huruf apa. A, B ke, P, Q ke. So titik A mesti dia bagi. Titik B pun koordinat mesti dia bagi. Kemudian koordinat pembahagi mesti dia kena bagi. Barulah kita boleh cari nisbah. Sebab akan ada 4 benda ni. Okay. Akan ada 4 benda ni. So kalau dia nak suruh cari nisbah means 3 lagi mesti dia kena bagi. So kita cuba tengok soalan ni. Cari nisbah AP. Ni cara baca dia ialah AP nisbah PB dengan keadaan titik P membahagi tembereng garis. Okay, baca betul-betul. P membahagi tembereng garis. Maksudnya P ni adalah pembahagi. Okey, dia yang separatekan tembereng garis tu. Okay, yang menyambungkan titik A dan titik B. So kalau kita lukis, kalau kita boleh lukis, maksudnya kita ada macam ni, satu tembereng garis, hujung dia ialah A dan juga B. So koordinat A ialah -2, 1, B 2, 5. Okey. So dia P ni nak duduk kat mana? Dia suruh cari nisbah AP. Ni yang dia suruh cari ni kat atas ni. AP nisbah PB. Kita tak tahu nisbah, bermaksud kita tak tahu sekarang ni P duduk kat mana. Kat tengah-tengah sini ke? Kat hujung sini ke? Kat sini ke? Tak tahu. Okay. Bila kita tak tahu, first kali kita letak je P tu randomly. Letak je lah kat sini contohnya. Okay. Letak P. -1, 2 itu adalah koordinat dia. Okay. So kita letak P kat sini. Kita andaikan dia membahagi dengan nisbah M, N.
Maksudnya AP ni kita assume dia adalah M, PB ni adalah N. Okay, AP bermaksud jarak daripada A sehingga kepada P. Okay, M bahagian. Kemudian PB ni adalah jarak daripada P kepada B. So kita assume dia N bahagian. Okay. Boleh ke setakat ni? Tiba-tiba senyap terus dah ni? Boleh. Boleh. Okey. Tak tidur tak tidur. Boleh, jangan risau. Boleh. Tidur. Jangan. Risau tertidur. Okey. So daripada sini macam mana kita nak start kita punya solution? So pembahagi tembereng garis ni kita ada satu rumus je. Maksudnya sah-sah memang kita akan pakai rumus tu. So cikgu kata macam mana? Kita mulakan dengan persamaan rumus tu. Sebelah kiri mesti letak apa? Cikgu kata? Pembahagi. Ya, koordinat pembahagi kita. So pembahagi kita ialah P. P tu ialah koordinatnya negatif 1, 2. Negatif 1 untuk X, 2 untuk Y. Sebelah kanan kita akan buat kira-kira yang melibatkan nisbah dan juga titik hujung. Yes, titik AB. So cikgu buat bracket besar-besar. Sebab jangan lupa koordinat mesti dalam bracket. So koma dekat tengah-tengah. Depan untuk X, belakang untuk Y. Mana X kita? X kita cikgu highlightkan warna kuning ni. Kalau untuk A, X kita adalah negatif 2. Kalau untuk B, X kita adalah 2. Dan kita kena pasangkan dia secara bersilang. Bersilang maksudnya, nak pakai colour apa ni? Colour sikit, purple. Nak colour apa? Colour boleh lah. Okay, kita tukarkan, kita tukar pula. Kita pasangkan secara bersilang. Maksudnya N dia akan join dengan negatif 2. Okay. M dia akan pergi join dengan 2. So macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis N bila darab dengan negatif 2, kita dapat negatif 2N. Ditambahkan dengan M, bila kita darab dengan 2, kita dapat 2M. Lepas tu bawah ni mesti full length. Okay, full ratio ni M tambah dengan N. M tambah dengan N. Okay, kemudian kita pasangkan pula untuk yang Y. So Y dia ni, cikgu highlightkan dengan color biru. So Y kat sini 1, Y kat sini 5. Okay, sama juga kita kena pasangkan secara bersilang. Okay, crossing macam tu. So N akan berpasangan dengan 1. So N darab dengan 1 dapat N lah. Okay, M akan berpasangan dengan 5. So dapatlah 5M. So kita buat N tambah 5M bahagi full ratio dia M tambah N. Lepas tu nak buat apa? Nak buat apa ni? Potong. Potong kat mana? Agak-agak nak buat apa ni? Ini persamaan, cikgu bagi hint. Ini adalah persamaan. M dengan M. Selalunya kita buat apa? Potong. Suka betul kan potong-potong? Oh, bandingkan. Bandingkan. Bandingkan ni bermaksud sebenarnya negatif 1 ni kan adalah koordinat X kan. Dia sebenarnya ini, yang ini. Dan 2 ni adalah yang di belakang ni. XY. Okey, so terpulang kepada awak nak ambil yang mana? Nak ambil yang depan ke? Nak ambil yang belakang ke? Terpulang, tak kisah. Okey, contohnya katalah awak ambil yang belakang, awak bandingkan 2 ni. 2 ni sepatutnya bersamaan dengan N tambah 5M bahagi M tambah N. So sekarang aim kita ialah nak dapatkan nisbah. Kita nak buat dalam bentuk macam ni. Kita nak dapatkan nisbah M, nisbah N sama dengan berapa? Itu aim kita. Ini kita punya aim.
So jangan lupa first class dulu. First class hari tu masa hari Isnin tu cikgu dah sebut dah. Nisbah ni boleh tulis banyak cara kan. Kita boleh tulis AP nisbah PB ataupun kita boleh tulis AP per PB. So kita boleh tulis M nisbah N ataupun kita boleh tulis M per N. Jadi sekarang ni kita akan cuba dekat kita punya calculation ni, dekat kita punya kira-kira ni, kita cuba cari M per N sama dengan berapa. Macam tu. Okay, jadi kira-kiranya ialah daripada sini memang algebra biasalah. Okay, M plus N ni cikgu bawa to the left hand side. So dia akan jadi 2M tambah 2N sama dengan N tambah 5M. So macam mana cikgu nak dapatkan M per dengan N? Pertama sekali cikgu perlu asingkan M dengan N. Okay, so cikgu sambung ke atas ni sikit. Cikgu boleh buat 2M. Cikgu tolak dengan 5M. Okay, cikgu asingkan sekarang ni. M duduk sebelah kiri, semua N duduk sebelah kanan. So 2N, N yang di sebelah kanan minuskan dengan 2N yang datang dari sebelah kiri. So this one kita dapat negatif 3M. This one kita dapat negatif N. So aim kita ialah nak dapatkan M per N. So apa yang cikgu akan buat? Negatif N ni bermaksud negatif 1N Jangan lupa negatif N bermaksud negatif 1N. So cikgu akan Hilangkan negatif. Hilangkan, ya betul. Maksudnya cikgu akan asingkan huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Ya. So cikgu akan buat M bahagi dengan N. Sebab tahu kan macam mana kita boleh dapat negatif 3M ni. It comes from negative 3 times M. Yang sini pula negative 1 times N. So sekarang cikgu pecahkan dia. So cikgu buat M, kita divide dengan N. Lepas tu yang sebelah sini kita kena divide kan. Negatif 1 divide dengan negatif 3. So dapatlah jawapannya. Apa jawapan ni? Penuh dah. Apa nisbah dia ni? M nisbah apa? 1/3 1/3 ataupun nisbahnya 1 nisbah 3. So kalau cikgu tulis M per N, kan negatif dengan negatif dah cancel out lah. Negatif bagi negatif dapat positif lah kan. So dapat 1/3. Yeah, sorry. 3/1 boleh. Bukan 3/1, 1/3. Jangan tertukar nisbah ni. Okay. So dia macam ni. M adalah 1. N adalah 3. Macam tu. Okay. Bermaksud kalau kita nak tulis dalam bentuk nisbah, M nisbah N adalah 1 nisbah 3. So M kita tadi adalah merujuk kepada AP. Ni kan tadi AP kita assume M, PB kita assume N. So sepatutnya jawapan kita ialah AP nisbah PB bersamaan dengan 1 nisbah 3. Okey, boleh faham tak? Cikgu buka kepada soalan. Kat bahagian mana tak faham? Kurang jelas? Cikgu? Ya, saya. Saya nak tanya. Formula tu selalu bagi ke kita kena ingat? Untuk KSSM tidak diberi. So kena ingat. Apa kena ingat? Karena itu cikgu dah cakap hari tu. Apa kena ingat? Daripada KBSM 3 page formula semua dia dah compress jadi 1 page je. So formula yang betul-betul penting sangat je dia bagi. So yang ni dia kira formula mudah lah. Formula mudah jadi awak kena hafal ya. Senang je cross-cross macam tu je kan. Bersilang. Betul tak? InsyaAllah boleh. Tak susah ni. Okay. Sebab tu cikgu selalu tekankan kena nampak teknik dia tu macam mana nak buat. So jangan hafal
N X1 tambah M X2 bahagi jangan. Okay? Kena tengok maksudnya kalau cikgu kena buat gambar rajah macam ni, lepas tu kena ingat siapa nak cross dengan siapa. Cikgu rasa visual macam ni lebih membantu daripada awak hafal N darab X1 tambah M darab X2. Betul tak? Cikgu rasa lah, cikgu rasa. Okay, so lagi soalan berkaitan dengan soalan ni? Ada apa nak tanya lagi? Boleh faham ke macam mana dapat ratio ni? Ataupun ada kurang? Boleh lah, boleh. Boleh lah. Bukan boleh. Boleh. Jangan lupa ni kita sebut pasal ratio hari tu, cikgu tambah sikit. Kalau dia bagi, maksudnya ratio ni, kalau kita sebut kalau dia sebut contohnya AP nisbah PB sama dengan M nisbah N. Ini bermaksud yang dia sebut dulu ni AP ni adalah M lah. Ini adalah M, PB adalah N. So yang ni kita boleh tulis juga dalam bentuk pecahan AP per PB. So AP adalah M lah. M per N. Lepas tu cikgu kata hari tu N ni boleh naik atas sini. PB ni boleh naik atas sini kan. Kalau kita buat darab silang. So dia akan jadi N AP sama dengan M PB. So actually kalau kita punya algebra strong, dia tak ada masalah bab ni. Okay, dia tak akan tertukarlah 3 dengan 1 tu. Yang penting pegang yang ni. Okay, pegang yang tu. Dan juga yang ini. Okay. So kalau tak ada soalan, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. So kalau tengok contoh dalam buku teks ni, penyelesaian dia. Ya. Kenapa tak boleh N bahagi N? Kenapa tak boleh apa? N bahagi N. N bahagi M. Boleh. Tapi awak kena turutan ni bagi betul lah. Boleh je awak nak buat N bahagi M maksudnya. Ni. Awak nak buat N yang bahagi M. Boleh. Maksudnya kalau N bahagi M, awak kena tulis PB bahagi AP. Jangan terbalik pula. Macam tu. Boleh. So kalau contoh kita tadi tu, kita ada apa sini? Kita ada negatif 3M. Cikgu tulis balik sini Kita ada negatif 3M sama dengan negatif 1N tadi kan? Contohlah awak tak nak buat M bahagi N. Cikgu saya nak buat N bahagi dengan M. Boleh? So sini N bahagi dengan M. Okay, maksudnya M yang daripada sebelah kiri ni pergi ke sebelah kanan. So negatif 1 yang sebelah kanan ni pergi ke sebelah kiri. Dia jadi negatif 3 bahagi negatif 1. So M dia akan jadi 3/1. So dia the same thing sebenarnya. Kalau N nisbah M akan jadi 3/1. Tapi kalau N nisbah N, dia akan jadi 1/3. Boleh? Cikgu, tadi dia orang kata tak boleh. Tadi Kak Cik dia orang kata tak boleh. Oh ya ke? Oh sorry. Itulah cikgu kata cikgu tak sempat nak tengok chat. Sorry Boleh sebenarnya. Dah boleh, tapi soalan kan dia nak M kepada betul. Yes. Cikgu faham. Ya, sebab soalan kata dia nak, mana tadi soalan dia? Soalan kata dia nak nisbah AP kepada PB. Dia nak AP nisbah PB. Dalam lukisan kita A, sini B, kemudian sini P. So cikgu kata tadi sebab awal-awal kita tak tahu nisbah dia, kita assume je. So kita assume sini ialah M, sini ialah N. Betul tak? So bila soalan minta AP nisbah PB, nak tak nak kena M dulu datang sebab ni AP. AP kita assume awal-awal tadi adalah M. So kita kena cari M nisbah N. Boleh tak? Menjawab soalan tak? Keliru lagi tak? Kalau orang lain lah, contohnya orang lain pula dia buat, contohlah orang lain dia buat
Dia buat AB kat sini, tembering dia. Lepas tu P kat sini. Tapi dia buat N, M. Contohnya ini yang Carl punya lah ni. Ini yang cikgu punya. So kalau Carl buat N, M bermaksud bila soalan minta AP nisbah PB, itu maksudnya N nisbah M. So Carl punya dengan cikgu punya terbalik lah. Dia depends apa yang kita setkan masa awal-awal tu. Okay, boleh Lepas tu kalau tengok solution dalam buku ni, dalam buku teks, macam cikgu tadi, cikgu bandingkan, cikgu ambil yang Y. So dalam buku tu dia ambil yang X. Okay, cikgu tak kisah mana-mana, sama je. Akan dapat jawapan yang sama juga. Alright. So kita teruskan boleh Kita teruskan dengan latih diri 7.2. 7.2 ni ada 4 soalan. Tapi soalan pertama tu senang. Awak buat sendirilah nanti. Okay. Cikgu nak tunjuk soalan nombor 2 je. So cikgu nak buat hari ni nombor 2. Soalan nombor 1 awak buat sendiri nanti. Cuma yang penting tahu baca nisbah Ni semua nisbah ni. Kita tengok nanti awak boleh buat ke tak. Boleh baca tak nisbah ni. Okey, so kita tunjuk, cikgu nak tunjuk nombor 2. Okey. Boleh nampak soalan titik R koordinatnya ialah P dan juga T. Membahagi tembering garis. Kalau disebut R membahagi, that means R tu adalah pembahagi. Okay. Tembering garis yang menyambungkan titik A dan titik B. So, first thing first, lukis. Imagine dalam, kalau nak imagine saja baca susah, kita lukis. Lukis, ada tembering A, B. Okay, hujung dia AB. Tulis koordinat kat sini. 2H, H. Okey, jangan malas. Kita kena rajin sikit. Barulah beroleh hasil. 3T. Okey, dan dia dah bagi nisbah. Nisbahnya ialah 2 nisbah 3. So 2 nisbah 3 maksudnya, sini pendek sikit lah. 2 nisbah 3. Macam tu. Sini 2 bahagian, sini 3 bahagian. So titik kat tengah-tengah ni, R ni adalah pembahagi. Dia bagi koordinat dia adalah P, T. Okay. So soalan kata apa? Soalan kata ungkapkan. Siapa boleh cakap kat cikgu ungkapkan ni apa? Ungkapkan ni apa? Tuliskan. Bagus. Okay, ingat lagi. Ungkapkan maksudnya tuliskan. Okay. Ungkapkan cinta. Ambil contoh cinta, senang sikit ingat. Ungkapkan cinta maksudnya lafazkan cinta. Nak lafaz kot mana? Ikutlah, ikut surat ke, ikut WhatsApp ke. Kalau ikut surat kena tulislah. Betul tak? Kalau ikut WhatsApp kena type. So nak senang ingat. Ungkapkan tu means lafazkan. So lafazkan boleh, kalau tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak telefon, kita tulis. Okay, tulis kad, tulis surat. Itu jangan cakap cikgu ada cinta-cinta pula. Cinta ni banyak. Cinta mak ayah pun boleh. Bukan cinta girlfriend boyfriend je. Okay. Tuliskan P dalam sebutan T. So apa kita nak buat? Kita ingatlah pembahagi tembering garis ni ada satu rumus je. Rumusnya macam mana? Sebelah kiri ialah apa? Pembahagi kita. R, P, T. Sama dengan sebelah kanan apa? Kira-kira diam tu Dengar cinta dia diam tu Sebelah kanan kira-kira yang melibatkan titik hujung dan juga nisbah. Okey. So maksudnya sebenarnya nak cari koordinat pembahagi R ni mesti ada melibatkan kira-kira A, B dan juga nisbah 2, 3 ni. So pertama sekali mesti identify yang X dulu. X kita adalah 2H dengan 2P. Lepas tu dia mesti berpasang secara crossing. Okay, maksudnya 2H ni pasangan dia siapa? 3. Okay, 2H ni pasangan dia 3. Gunakan apa? Tak apalah, tak payah tunjuk kali-kali lah ya, awak nampak kan? Okay, so 2H darab dengan 3 jadi apa? Jadi 6H.
tambahkan dengan sepasang lagi 2 dengan 2 P. So dia dapat jadi 4P. Bahagi, kalau ratio dia 2:3, maksudnya satu bahagian penuh tu ialah 2 bahagian ditambah dengan 3 bahagian, so sama dengan 5. So bawah ni kita buat 5. Kemudian kita ambil pula untuk yang Y. So mana Y? Y dia ialah yang ni lah. H dan juga 3T. So kita buat secara crossing. 2 dengan 3T, 3 dengan H. So kita akan tulis kat sini 3H, 3 darab dengan H 3H tambah dengan 6T bahagi 5 juga. Okay. So sekarang dia kata tuliskan P dalam sebutan T. Macam mana? Kalau dia kata tuliskan P, maksudnya P lah subjek dia. So P sama dengan something. Ni kita punya aim. Aim kita nak tulis P sama dengan sesuatu. Dalam sesuatu ni mesti ada T. Yes? Question? Maksudnya dia hapuskan H ke? Yes, that's right. Ada nampak dah Sebab kat sini awak ada H, awak ada P, awak ada H, awak ada T. Ada 3. P, H, T. So dia nak P dalam bentuk T, in terms of T, so H tu kita perlu hapuskan. So kalau kita buat bandingkan, kita ada 2 kat sini. Kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan untuk koordinat X, kita akan dapat P sama dengan 6H tambah 4P bahagi 5. Itu untuk yang X ni. Untuk koordinat Y, kita ada T sama dengan 3H tambah 6T bahagi 5. So kita nak buat yang mana dulu? Kita nak selesaikan daripada yang mana? Kalau cikgu kecilkan sikit macam ni, boleh nampak lagi tak? Ke dah tak nampak kabur? Nampak. Nampak? Okay. Nampak. Kita nak mula daripada mana? Kita nak mula daripada kiri ke nak mula daripada kanan? Agak-agak awak lah. Kita nak hapuskan H ni, nak buat macam mana nak hapuskan H ni? Kita guna penggantian, betul tak? 6H ni kita hapuskan. Alah, bukan penggantian yang panjang tu, penggantian simple ni je. 6H ni kita nak hapuskan. Okay? So kita ambil daripada yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan kita ada apa? Kita ada 3H. 3H mesti boleh dapat 6H. Betul tak? 5 ni cikgu buat naik atas dulu, dia dapat 5T. 5T sama dengan 3H tambah 6T. Okay? Lepas tu T dengan T kumpul lah. Kumpul sekali. 5T tolak 6T, maksudnya kita akan dapat negatif T. Sama dengan 3H. Betul? Ni 3H tapi kita nak 6H. So kalau 6H jadi apa? 10. 10 apa pula? Kalau 3H sama negatif T. Pandai. Negatif 2T. Kita darab 2 je lah kan. 3H darab 2 dapat 6H. Negatif T kita darab dengan 2. Dapat negatif 2T. So benda ni lah yang kita akan substitute. Kita ganti dalam ni. So kita akan buat P sama dengan tempat 6H ni kita ganti dia sebagai negatif 2T. Negatif 2T tambah 4P. Boleh follow tak so far? Lepas tu 5 ni cikgu angkat terus 5 cikgu angkat terus. 5P kat sini. Okay, boleh? Okay, cikgu mengganti. Cikgu gantikan dia masuk. Sorry, cikgu bercakap dia tak dengar pula apa dia. Cikgu gantikan negatif 2T tu masuk 6H Yes, betul. Gantikan tempat 6H ni sebagai negatif 2T kat sini. Okay. So sekarang hilanglah H tu. Tinggal P dengan T. So 5P, sebelah kanan pun ada 4P. Bawa lah ke sebelah kiri, tolaklah. 5P tolak 4P, dapatlah 1P. P sama dengan negatif 2T. So inilah jawapan kita.
ungkapkan P dalam sebutan T. Boleh? Boleh ke tak boleh? Sama-sama je bunyi tu. Boleh? Ya, kena fahamkan sikit. Boleh faham dia tengah hadam ya. Tapi nampak tak? Benar, Nampak tak? Rumus satu tu je kita pakai. nampak. Step-step bawah tu kita kena ni lah, kena fikirlah ikut kebijaksanaan kita sikit. Sekarang dah masuk penggantian, masuk macam-macam. Okay, persamaan serentak lah, nanti ada macam-macam lah. Okay, tapi basic asas dia yang awal tu guna satu rumus tu je, rumus pembahagi tembereng garis. So kalau tak ada apa-apa, ada sambung soalan 3, awak buat sendiri juga. Soalan 4 buat sendiri juga. Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. InsyaAllah boleh. Allah banyak. Latih diri 7.3. Cikgu nak tunjuk satu soalan untuk yang ni je, yang last. Okay, kita dah 9.47. So latih diri 7.3 ni samalah juga. Okay, cikgu nak tunjuk satu soalan je, yang lain awak buat. Ini kita masuk kepada penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah dia akan bagi soalan panjang-panjang macam ni lah. Soalan-soalan panjang macam ni, dia macam melibatkan real life situation sikit. Soalan penyelesaian masalah. So kita nak apply apa yang kita dah belajar tu untuk menjawab soalan macam ni. Okay, so cikgu tunjuk nombor 3 je sebab cikgu berkenan dengan itik 2 ekor ni. Okay, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan 2 ekor anak itik. Okay, so seekor duduk kat bawah ni dekat H, seekor lagi dekat atas ni dekat K. Okay, pada suatu satah kartes. Diberi koordinat titik H ialah, anak itik H ialah -3, -2. Koordinat anak titik anak itik K ialah 6, 10. So maksudnya apa? Dia dah bagi titik hujung. Okay, sekarang awak bayangkan 2 ekor anak itik tu, awak relate lah dengan apa yang kita dah belajar pasal tembereng garis ni. Okay, jangan duk tengok je anak itik tu. Okay, bayangkan ni kita belajar sini anak itik H. Okay, sini anak itik K. Boleh je lukis ni, maksudnya kalau dah tengok lukisan dia ni macam ni lah kan. Apa? H dekat bawah, K dekat atas, sebab ini kedudukan sebenar dia dekat satah kartes tu. Okay, tapi kalau cikgu lukis buat straight line je, tak apa. Okay, jangan risau. Yang penting notekan kita punya koordinat dekat sini. H tu adalah -3, -2. K tu adalah 6, 10. Maksudnya 2 titik hujung dah ada koordinat dia. Lepas tu, kedua-dua ni dia punya keyword ni. Kedua-dua anak itik itu berjalan ke arah satu sama lain. Maksudnya, anak itik kat sini pun bergerak, anak itik kat sini pun bergerak. So dia macam nak bertemu lah. Nak bertemu bergerak. Okay. So, tapi dengan halaju yang berbeza. Dengan halaju yang berbeza dan bertemu di titik L. So sebab ini soalan penyelesaian masalah, soalan aplikasi, awak kena fikir, awak kena imagine situasi tu. Okay, ada 2 anak itik tu, dia seko laju, seko perlahan. Okay, so ada laju, ada perlahan, lepas tu nanti dia akan bertemu. Dia of course lah kalau dia menghampiri each other, dia akan bertemu lah dekat satu titik. Dan titik tu adalah titik L. Okay, titik tu adalah titik L. So halaju anak itik H ialah 2 kali ganda. Ini keyword yang sangat penting. Halaju anak itik H ialah 2 kali ganda halaju anak itik K. So siapa lagi laju? H. H lah. Ni lagi laju, ini lagi perlahan. Agak-agak awak lah kalau H ni lagi laju, K lagi perlahan. So titik bertemu tu dia hampir dengan K ke dia hampir dengan H? K. Dia akan hampir dengan K. So nampak tak? Benda-benda macam ni lah dia nak suruh kita fikir. Okay? Kemahiran berfikir tu duduk kat sini. Dia bagi ayat, kita kena fikir situasi tu, so kita kena decide. So kalau cikgu rasa L tu mungkin akan menghampiri K lah. Sebab L ni laju. Dia lagi macam apa, beria-ria nak pergi jumpa K. K ni slow je. So L ni lebih menghampiri K. Bila dia kata 2 kali ganda, bermaksud nisbahnya adalah 2 nisbah 1 sebab 2 kali ganda.
Kalau 3 kali ganda, 3 nisbah 1. Okey? Jadi yang panjang ni nisbahnya mesti 2. Yang pendek sikit ni nisbahnya mesti 1. Jadi soalan A kita dah boleh terus dapat jawapan. Nyatakan nisbah HL nisbah LK. So HL nisbah LK adalah 2 nisbah 1. Sebab 2 kali ganda. K ni baru berjalan setapak. Anak itik H ni dah berjalan 2 tapak. Itu maksud 2 kali ganda. Kalau 3 kali ganda, yang tu baru setapak, yang tu dah 3 tapak. Macam tu. Boleh? Okey? Tak okey? Okey. B sambung B Abang. Okey, cari jarak anak titik. Asyik anak titik je dah belajar koordinat ni kan. Cari jarak anak titik K dari titik asalnya apabila anak titik K tu bertemu dengan anak titik H. Okey. Maksudnya dia nak cari jarak apa tu? Faham tak soalan dia? Dia nak cari jarak apa sebenarnya? Cari jarak titik K dari titik asalnya apabila anak titik K bertemu dengan anak titik H. Anak titik tu dua-dua ekor bertemu kat mana? Bertemu dekat L kan? Jarak asal, tempat asal titik K kat mana? Kat K lah. So jarak yang dia nak cari tu jarak ni lah. Jarak LK. Yang dia nak cari di sini sebenarnya ialah jarak LK. Okay. Dia nak cari jarak anak titik K dari titik asal dia, dari tempat asal dia dengan tempat dia bertemu. So maksudnya KL ataupun LK. Okay. So macam mana kita nak cari jarak? Sebelum kita boleh cari jarak antara L dengan K ni, kita perlu tahu dulu koordinat L. So koordinat L kita tahu tak? Tak tahu. Tak tahu, kita boleh assume kita letak je dulu X, Y. X kita tak tahu, Y kita tak tahu. So kita cari. So kita cari dia punya jarak. Saya tambah slide. So kita kena carilah based on this one. Okay, based on lukisan kita ni. HLK. Dia kena lukis balik lah kot. H, sini L, sini K, nisbah 2, 1. So X, Y ni kita tak tahu. H tadi ialah -3, -2. Ini 6, 10. So kita cari yang ni. Yang ni paling mudah sekali nak cari. Okay, L iaitu XY ialah caranya kita ambil dulu yang X, kita pasangkan secara crossing. Ini X, -3 dengan 6. Okay. 6 pasangan dia dengan 2, -3 pasangan dia dengan 1. Dia mesti cross macam ni. Okay, so 1 darab -3, -3. Tambah dengan 2 darab 6 dapat 12. Bahagi, kalau sini 2 dengan 1, so 2 tambah 1, full ratio dia adalah 3. Okay, and then ambil Y pula. Y kat mana? Y dekat sini, -2 dengan 10. So kita pasangkan secara crossing macam ni juga. Okay, so 1 darab dengan -2, -2. Tambah dengan 2 darab 10, 20. Bahagi dengan full ratio dia mesti 3. So jawapan yang kita akan dapat ialah berapa tu? Ni 12 darab 3, 9, 9 bahagi 3, 3. Betul -2 tambah 20, 18, 18 bahagi 3, 6. Betul? So, betul L, X, Y. So koordinat ni sebenarnya adalah 3, 6. Okay, X ni 3, Y ni adalah 6. So kita akan cari sekarang ni jarak antara titik K dengan titik L. Okay, jarak antara dua titik kita akan gunakan rumus jarak, iaitu punca kuasa 2 ambil koordinat
Okay, dia kata kita ada 2 titik titik K. Ni tak tahu dah belajar belum jarak ni? Pernah yang masa form 2 semua. Kan formula jarak kan, pernah belajar kan? Form 2. K dengan L. So kalau K ni koordinat dia ialah 6, 10. L ni ialah apa tadi? 6. 36. Ya Allah, lost sekejap. 36. Okay. So cara kita nak cari jarak ialah kita akan buat ambil yang X dulu. Okay. X tolakkan dengan X. Okay. Kenapa jawapan tu dapat nanti? 5 unit. Tengok dapat tak 5 unit. X dengan X. Okay. Maksudnya kita ada 6. 6 tolakkan dengan 3. Lepas tu kita kena kuasa 2 kan. Samalah formula jarak ni pun cikgu rasa tak ada diberi, so awak kena ingat. Okay. 10 tolak dengan 6 pun dikuasa 2 juga. Okay. So ini dapat berapa ni? 6 tolak 3, 3. 3 kuasa 2 lah. 10 tolak 6 dapat 4. 4 kuasa 2. So sini awak akan dapat 9 tambah 16 iaitu punca kuasa 2, 25. So ini adalah 5 unit. So jarak daripada L kepada K tadi tu, tempat asal titik K dengan tempat dia bertemu, jaraknya adalah 5 unit. Okey? Boleh? So ada penambahan satu lah hari ni, rumus ni. Tapi cikgu rasa dah belajar yang ni. Recall balik je. Okey, rumus jarak di antara 2 titik ialah kita ambil, kita buat, tulis sikit jarak, tulis kat lain lah. Ada dalam buku teks pun ada sebenarnya. Okey. Yang X1 tolak X2 ni tu. Betul. So jarak ambil je X1 tolak X2 kena kuasa 2 kan. Lepas tu tambah Y1 tolak Y2 kena kuasakan 2 juga. Okay, satu titik A tu kita assume dia X1, Y1. Okay, titik yang kedua tu, titik B tu kita assume dia X2, Y2. Macam tu je lah. Kalau nak tahu jarak daripada A kepada B. Tak kisahlah A tolak B ke, B tolak A ke, sebenarnya tak kisah. Yang penting dalam ni mesti tolak, yang kat luar ni mesti tambah. Okey, dah nak pukul 9 dah. Ada apa-apa soalan tak? 9 minit lagi. Ada apa-apa soalan tak? Sekarang lah pukul 9 cikgu. 9.59 jam cikgu. So, belum lagi, 1 minit lagi. Tadi cikgu kata tak. Okey. So kalau ada apa-apa soalan silakan tanya. Kalau tak ada apa-apa soalan kita boleh berhenti sampai sini. So homework awak yang mana? Nombor 1 je kan? 1 je kan? 1 je lah. Ni latih diri 7.2. Mana 1, 3, 4, 7.3 mana 7.3. 1, 2. Banyak kali ni. Besarnya. Nanti kan tak nampak. Pukul 9 pula. Pukul 10 je kita ni. Nak pukul 10 dah. Banyak. Okey. Jarang-jarang bagi banyak macam ni. Mueh. Tengok dalam bab ni selalu apa yang boleh tersilap ni? Apa yang boleh tersilap? Macam yang sisa. Tukar tu kot. Yang selalu ialah salah mendarab. Benda simple. Yang silang tu. Dia bukan. Silang tu betul dah, salah kira. Biasa yang kat sini salah kira je. Salah kira. 3 nanti negatif hilang lah. Lepas tu 3 darab 2 jadi 9 lah, macam tu lah. Biasanya sebab ini benda senang sebenarnya. Rumus yang senang, step yang mudah, tapi dia akan salah dekat kira-kira selalunya. Kalau tak ada apa-apa, kalau siapa-siapa yang dah tak ada apa-apa soalan, boleh nak leave dulu, boleh. Siapa yang ada soalan dan tak ada kelas after this, nak stay tanya apa-apa. Okay. Dan,
Terima kasih Ego, banyak kau Okay, ajar. sama-sama. Siapa yang nak leave dulu? Okay, sama-sama. Apa tadi soalan? Tu je lah cikgu nampak. Biasanya benda senang ni dia akan take for granted. So kira-kira dia tak jaga betul-betul. So bila kira-kira tak jaga tu pun salah lah juga kan. Okay, sama-sama semua. Wah, dekat chat. Terima kasih. Sama-sama semua. Lagi tak ada soalan lain Mudah je kan topik ni. Terima kasih Yo. Okay, sama-sama. Tak ada soalan dah aku tu. Okay, bye. Jumpa lagi next week insyaAllah. Assalamualaikum.